Salam sejahtera semua murid. Dalam video ini, cikgu ingin membuat perkongsian tentang subjek dan predikat. Subjek ialah bahagian yang diterangkan dalam ayat, manakala predikat pula ialah bahagian yang menerangkan subjek. 同学们，主语是句子中的陈述对象，谓语就是对主语的陈述或说明。所以在这边，同学们要知道的是，我们的造句就是有分主语和谓语。Mari kita lihat subjek dan predikat dalam ayat biasa. Contoh ayat, beliau pengetua baharu sekolah itu. Dalam ayat ini, subjeknya ialah beliau, manakala predikat ialah pengetua baharu sekolah itu. Dan di sini murid-murid akan nampak bahawa untuk ayat biasa, subjek di hadapan, manakala predikat di belakang. 同学们，在普通造句里面，我们的 subject 就是主语是在前面， predikat 谓语是在后面，就好像这个造句 beliau pengetua baharu sekolah itu. Dalam ayat songsang pula, untuk ayat yang sama, jadi kita dapat lihat predikatnya ialah pengetua baharu sekolah itu dan subjek beliau. Dan di sini murid-murid akan nampak bahawa dalam ayat songsang, predikat di hadapan, manakala subjek di belakang. 同学们，在我们的ayat songsang，那就是倒转句里面，我们会看到的是 predikat 谓语在前面，主语或者 subject 是在后面。这个就是我们的 ayat songsang， 倒反句或倒转句。Mari kita lihat beberapa tip mengenal pasti subjek dan predikat. Yang pertama, selepas perkataan itu atau ini, semua frasa atau perkataan ialah predikat. Kita lihat ayat A. Pak Mat dan anaknya itu tinggal di Kedah. Ayat B. Rumah yang merah ini kepunyaan Sani. Jadi, bahagian perkataan yang diwarna hitam itu ialah subjek, manakala selepas itu, iaitu perkataan yang berwarna merah, itu ialah predikat. Jadi, perkataan selepas itu dan ini kesemuanya ialah predikat. 同学们，请留意造句里面的一度ini，这边说明的是，只要是造句里面有一度ini，一度或ini之后的字，那个就是谓语，我们的 predikat。Tip kedua, sebelum kata bantu aspek, semua frasa atau perkataan ialah subjek. Jadi, perhatikan dalam ayat A, kita ada satu kata bantu aspek iaitu akan, dan untuk ayat B, sedang. Semua perkataan sebelum kata bantu aspek ini ialah subjek ayat tersebut. 同学们，第二个贴士就是说 kata bantu aspek 之前的字是主语，所以我们会看到的是 akan sedang 之前那些红字，那个就是我们造句的subjek 主语。Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa, iaitu sama ada masa lampau, masa kini atau masa hadapan. Contoh kata bantu aspek adalah seperti
sudah, telah, pernah, baru, sedang, masih, mula, belum, dan akan。同学们，我们的 kata bantu aspek 或者时态助词是用来表示时间状态，那就是过去时、现在时或未来时的词。这边老师有列下几个 contoh kata bantu aspek。Tip ketiga ialah sebelum kata bantu ragam, semua frasa atau perkataan ialah subjek. Jadi perhatikan dalam ayat A, kita ada kata bantu ragam hendak, dan ayat B ada kata bantu ragam dapat. Jadi daripada tip ini kita tahu apabila terdapat kata bantu ragam, perkataan-perkataan sebelum kata bantu ragam itu ialah subjek untuk ayat tersebut。同学们，第三个贴士就是kata bantu ragam 之前的是主语，所以这边我们会看到 kata bantu ragam hendak dapat 之前那些红字就是我们造句里面的subjek。Kata bantu ragam menerangkan ragam atau suasana perasaan sesuatu perbuatan itu dilakukan. Contoh kata bantu ragam adalah seperti mungkin, hendak, mahu, harus, mesti, patut, enggan, boleh, dapat。同学们，心态助词是用来表示进行某动作行为时的心理状态。在这边，老师有列下几个 contoh kata bantu ragam。Baiklah murid-murid, mari kita cuba jawab praktis 3. Sila baca arahan. Berdasarkan petikan di bawah, kena pasti dan tulis subjek dan predikat yang lengkap bagi 3 ayat yang anda pilih. Dalam perenggan ini terdapat 5 ayat. Murid-murid hanya perlu pilih 3 ayat saja untuk ditulis jawapan。同学们，这个就是我们的第3个练习。首先，我们要读题目指示 arahan soalan。从这个题目指示，我们知道题目要求我们找出3个造句的 subjek 和 predikat， 所以从我们的这一段文章里面有5个造句，你们只需要选3个造句。Ini ialah ayat pertama yang dipilih. Internet merupakan satu kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin meluas penggunaannya. Selepas kita membaca ayat ini, kita dapati perkara yang dibincangkan ialah internet. Jadi, internet ialah subjek ayat ini. Manakala perkataan-perkataan lain kita tulis di bahagian predikat. 这个就是我们所选的第一个造句。当我们读完这个造句，我们知道造句的主语是 internet， 剩下的字就是我们要找的 predikat 谓语。Seterusnya ayat kedua, kita boleh melayari internet hanya berpandukan enjin pencarian untuk mencari berbagai maklumat terkini dengan cepat dan murah. Daripada ayat ini, kita dapati subjek satu perkataan sahaja, iaitu kita. Dan perkataan-perkataan yang bermula dari boleh hingga murah, itulah bahagian predikat。同学们，这个第2个造句里面，我们读完了这个造句所得到的
是 subject， 就是一个字 kita， 剩下的 boleh melayari 到 murah， 那个就是 predikat。 Ayat ketiga, kemudahan internet telah berjaya menghasilkan sebuah sistem elektronik pengajian jarak jauh yang sentiasa memenuhi kehendak pasaran semasa. Dalam ayat ini pula, subjek ataupun perkara yang dibincangkan ialah kemudahan internet dan perkataan telah berjaya hinggalah bahagian pasaran semasa. Semua perkataan ini kita tulis sebagai predikat. 这个就是我们的第三个造句。同学们读过后会发现到整个这么长的造句里面，我们的主语那就是 subject 只有 kemudahan internet， 剩下的字从 telah berjaya 到 kehendak pasaran semasa， 那个就是 predikat。 Seterusnya, inilah praktis 4. Arahannya masih sama, yaitu berdasarkan petikan di bawah, kena pasti dan tulis subjek dan predikat yang lengkap bagi 3 ayat yang Anda pilih. Perenggan ini mempunyai 4 ayat. Daripada 4 ayat, murid-murid pilihlah 3 ayat yang dirasakan paling senang. 同学们，这个就是我们的第4个练习。我们也是一样要从这个短文里面找出3个造句的 subject 和 predikat。 Ayat pertama, budaya menabung di negara kita masih rendah dan tidak membanggakan. Dalam ayat ini, kita harus berhati-hati apabila mengenal pasti subjek. Terdapat murid akan menganggap budaya menabung sebagai subjek. Sebenarnya salah ya. Jadi subjek di sini ialah budaya menabung di negara kita. Dan predikatnya masih rendah dan tidak membanggakan. 同学们，这个就是我们所选的第一个造句。你们要小心这个造句，因为它的 subject 可能你会写到 budaya menabung。 如果你写 budaya menabung 那个是错的，因为我们真正的 subject 是 budaya menabung di negara kita。 这个就是我们所要谈的话题或者 subject budaya menabung di negara kita， 剩下的字就是我们的 predikat。 Ayat kedua, rata-rata ibu bapa terlalu bergantung pada pinjaman kerajaan. Ayat ini, kita harus memilih perkataan rata-rata ibu bapa sebagai subjek. Dan predikatnya terlalu bergantung pada pinjaman kerajaan. 同学们，这个第2个造句里面，我们所要写的 subject 是 rata-rata ibu bapa， 剩下的字要写在 predikat 这边。 Ayat ketiga, kebanyakan ibu bapa mula menabung selepas anak-anak mereka memasuki sekolah menengah. Dalam ayat ini pula, subjek ataupun perkara yang dibincangkan ialah kebanyakan ibu bapa. Dan predikat mula menabung selepas anak-anak mereka memasuki sekolah menengah. 同学们，这个第3个造句里面，我们所要得到的 subject 是 kebanyakan ibu bapa， 剩下的字就是在解释这个 subject mula menabung到 sekolah menengah， 那个就是我们要找的 predikat。
Sekian saja perkongsian cikgu kali ini. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami cara menjawab soalan subjek dan predikat. 老师感谢同学们的观赏，希望这个分享能帮助到大家更理解 subjek dan predikat 的练习题。Kita berjumpa lagi dalam video cikgu yang akan datang. Bye!